Assalamualaikum dan selamat petang. Okay, kita sambung quadratic function video yang ketiga. Okay, sambungan soalan 3. Okay, soalan 3 dia beri fx, dia bagi quadratic function dalam bentuk belum CTS lah. So fx sama dengan x kuasa 2 tolak 2 kx tambah 8. Okay, mempunyai nilai minimum negatif 1. Cari nilai-nilai yang mungkin. Cari nilai-nilai yang mungkin bagi K. Okay, ni silap sikit. Silap soalan ni. Okay, soalan dia ialah cari nilai-nilai yang mungkin. Maknanya ada dua nilai. Okay, so nak tahu minimum value. Okay, kita keluarkan maklumat dulu. Okay, dia bagi minimum value sama dengan negatif 1 Okay, so nak tahu minimum value, kita kena ada minimum point dia. Nak tahu minimum point, kena buat bentuk CTS. Okay, so sekarang cara nak buat CTS, yang pertama, A kena 1. Okay, A kita dah memang 1. Okay, seterusnya, okay, saya salin dulu. Fx sama dengan x kuasa 2 tolak 2 kx tambah 8. Okay, so yang kedua kita buat ada gelombang bawah x ni. Bawah gelombang x tu kita ada kuasa 2. Okay, lepas kuasa 2 kita tolak balik. Ni tolak wajib tolak wajib, memang tolak, bukan tambah. Okay, tolak lagi sekali kuasa 2. Okay, lepas tu tambah 8. Ini adalah shortcut untuk buat CTS. Okay, so saya sebut ni sebagai tapak dia lah. Okay, sekarang kita nak isikan apakah yang perlu diletakkan pada ruang yang kosong itu, ialah nilai B per 2. Okay, B per 2 kita adalah, B kita berapa? B, okay, tutup X, B adalah negatif 2 K. X jangan baca sebab B adalah kawan X. So siapakah kawan X tu? Negatif 2K. So sekarang B nak bahagi dengan 2. So kita bahagi dengan 2. So potong 2. Tinggal negatif K. Okay, negatif K ni lah yang kita nak letak dalam tempat yang kita kosongkan tadi. Okay, sekarang bawah gelombang X tentunya ada X. Okay, so kita pemudahkan lagi. Okay, so dia jadi X tolak K. Kuasa 2. Tolak. Okay, kat situ tolak wajib memang ada tolak. Dalam kurungan tu negatif K. So negatif K adalah K kuasa 2. So positif jumpa negatif, tetap negatif lagi. Okay, so tambah 8. Okay, dah siap. So kita punya minimum point ialah K 8 tolak K kuasa 2. Okay, nak baca K yang pertama tu, nak baca X ni mesti opposite. Okay, yang belakang ni ikut saja, cuma saya sembunyikan negatif tu di belakang. So dia jadi 8 tolak K kuasa 2. Okay, yang belakang ni lah untuk minimum value. So soalan bagi minimum value kita ialah negatif 1. So maknanya 8 tolak K kuasa 2 sama dengan negatif 1. So K tu negatif kan, so kita pindah sebelah. So K kuasa 2. So 8 pindah 1. 8 tambah 1 9. So maknanya K kuasa 2 sama dengan positif negatif set. K saja. K sama dengan positif negatif
set 9. So jawapan dia set 9 adalah positif, negatif 3. Okay, inilah nilai K. Ada 2 jawapan. Okay, seterusnya kita pergi soalan nombor 5. Okay, soalan 5. Nak buat bentuk CTS juga. Okay, soalan 5, fungsi kuadratik boleh diungkapkan dalam bentuk tu. Bentuk tu dia bagi. Tahu dah, tengok ada kuasa 2 kat situ. Lepas tu ada tolak. Ada operasi belakang dia. Ni adalah bentuk CTS. Maknanya soalan nak kita tukar bentuk biasa ni kepada bentuk CTS. So tengok A dah 1. Okay, so kita letak gelombang di bawah X. Okay, X kita ada 2 ni. Sampai sini je kan X. So letak gelombang di bawahnya. Bawah gelombang tu ada gelombang kuasa 2. Okay, ada gelombang kuasa 2. Tolak balik gelombang kuasa 2. Okay, lepas tu ambil yang belakang ni. Tolak 9. Okay, lepas tu kita nak tahu apakah nilai B per 2. Okay, B per 2. B adalah 4. Kan, B adalah kawan X. B 4. So 4 bagi 2. 2. So ambil jawapan 2, letak kat sini 2, letak kat sini 2. Okay, bawah gelombang X tentunya ada X. So sebabkan 2 kita positif, so letak sini positif. So X tambah 2. Okay, so kita smartkan dia. X tambah 2 kuasa 2. Okay, tolak 4, tolak 9. Okay, tolak ni, tolak wajib ni. Okay, so dia jadi X tambah 2 kuasa 2 tolak 13. Okay, so tengok A kita positif. So maka nama dia, bila dia positif, dia akan tersenyum. So nama dia dalam minimum point. So minimum point kita ialah, soalan tak minta minimum point. Tak payah. Okay, soalan tak minta. So kita abaikan dulu. Okay, sampai bentuk CTS yang kita buat tadi. Okay, sekarang kita tengok apakah bentuk CTS yang diberikan dalam soalan. Okay, soalan bagi efek sama dengan, saya tulis kat sebelah kanan lah. Sebab kita nak comparekan dia. Okay, kita akan compare dengan A, X tambah P kuasa 2 tolak Q. Okay, so tengok saja bentuk dia macam tu. Okay, sekarang kita nak comparekan dia. So ini adalah 2 dengan P sama tempat dia. So P sama dengan 2. Q pun sama tempat dia. Dua-duanya tolak. So kalau nak tulis negatif Q sama dengan negatif 13 pun boleh. Lepas tu kita matikan negatif. Q sama dengan 13. Okay, siap. Okay, next. Soalan 7. Okay, soalan 7 ni saya dah keluarkan maklumat. So bila buat latihan tu tak payah salin soalan, bazir masa. Okay, keluarkan maklumat. Dia bagi efek sama dengan A, X tambah P kuasa 2 tambah Q. Okay, apa maksudnya A, P dengan Q tu pemalar? Pemalar maknanya dia ada nilai dan boleh dicari. Tu je maksud dia. Okay, so jangan stres sangat tengok perkataan ialah pemalar tu ya. Okay, mempunyai nilai maksimum 6. So saya dah tulis maximum value 6. Okay, lagi dia kata paksi simetri X sama dengan 2. Okay, saya dah tulis. Okay, nyatakan nilai, nyatakan julat. Julat adalah sebarang jawapan dengan penggunaan ketaksamaan linear. Okay, melihat kepada nama dia maximum value, tentunya dia adalah maximum point. Okay, apakah sifat A tu untuk maximum point? Okay, maximum point ialah A dia. Okay, maximum macam ni kan. So A dia mestilah sedih kan. Ni muka orang sedih ni. Okay, muka orang sedih. Okay, so A dia mesti lagi kecil daripada kosong. Inilah jawapan dia. Tak ada jalan kerja sangat. Dia adalah kemahiran berfikir. Okay, next. Cari P dan Q. Okay, melalui bentuk CTS yang dia bagi.
Okay, cuba kita baca kita punya maximum point sendiri. So maximum point sama dengan, okay, so P kat situ positif, so kita baca sebagai negatif P. Okay, negatif Q dia ikut saja. Okay, so ikut apa yang kita bincangkan pada video yang pertama, tak silap. Okay, yang depan ni adalah untuk simetri. Yang belakang ni adalah untuk, kalau nama maksimum, so belakang nama maximum value. Okay, so simetri kita dah ada. Simetri kita apa? 2. Okay, simetri dah ada 2. Okay, kita letakkan tempat simetri ni 2. Okay, maximum value kita berapa? 6. Okay, so macam mana menjawab kepada soalan cari nilai P dan Q? So negatif P sama dengan 2. Pindahkan negatif, P sama dengan negatif 2. Okay, Q pula sama je lah kan. Negatif Q sama dengan 6. So Q sama dengan negatif 6. Okay, siap. Okay, sorry tersilap. Okay, salah salin soalan lah. Okay, dekat sini tambah Q lah. Tambah Q. Okay, bila salah salin soalan, hancur lah. So, ni sebagai pengajaran kamu lah. Okay, so bila kat situ positif. Okay, so maknanya kita akan baca yang sini sebagai positif juga. So, sini adalah positif Q. So, Q sama dengan 6. Okay, dah siap. P negatif 2, Q 6. Okay, siap. Next, soalan 8. Okay, soalan 8 ni berkisah tentang tengok dia bagi Y sama dengan ni. So dia bagi Y lagi kecil daripada kosong. Mana Y? Ni kan Y kan? So Y sama dengan apa? Y sama dengan ni. So masukkan dia dekat tempat Y ni, sebelah kiri. So kita akan letak X kuasa 2 tolak 7X tambah 10 lagi kecil daripada kosong. So saya kata kalau kuadratik jumpa simbol-simbol ketaksamaan ni, kena lukis. Okay, so sebelum lukis kita dapatkan dulu apa dia punya root dia. Okay, so sekarang kita ada 10. 10 adalah 5 darab 2. So 5 darab 2, 10. X ada 2. Okay, macam mana dapat negatif 7? Negatif 5 tolak 2. So negatif 5 darab negatif 2, 10 lah, nepo. So kita akan lukis gambar kita senyum. Okay, letak paksi X. So sini X kita sama dengan 5, X sama dengan 2. So siapa kiri siapa kanan? Sini 2, sini 5. Okay, so kita akan baca kita punya kuadratik ni. Okay, kuadratik kita ni dia kena tanda cucuk tu. So bila dia kena, kalau kuadratik kita kena cucuk macam ni, maknanya kuadratik lagi kecil daripada kosong. Kalau kuadratik kita lagi, yang kena cucuknya kosong, dia lagi besar daripada kosong. Okay, so dekat sini kita baca dia lebih kecil. Kecil maknanya lorek bawah. Okay, saya lorekkan bahagian bawah pada graf ni, pada garisan graf ni. So ni adalah kawasan yang dimaksudkan. Okay, so kawasan yang merah tu adalah kawasan X. So kita akan turunkan X. Sebab itu kawasan dia. Sebab soalan dia nanti dulu. Okay, kita buat macam biasa dulu. Okay, sebab kita tengah solve X, so kita turunkan X lah. Kalau kita tengah solve K, kita turunkan K. Okay, kat sini kita turunkan 5, turunkan 2. Okay, siapa yang lagi kiri, konsep dia dalam garis nombor, siapa yang lagi kanan dia lagi besar, siapa yang lagi kiri dia lagi kecil.
Okay, so untuk negatif, untuk 2 ni, 2 dengan kawasan merah ni dia adalah kiri. So, dia lagi kecil, kita cocok 2. Okay, kawasan merah ni dengan 5 dia lagi kiri. So, kita cocok X. Okay, dengan nilai yang kita baca tu dan nilai yang diberi oleh soalan, dia kata X ni terletak di antara P dengan Q. Menjawab kepada soalan, P sama dengan berapa? P sama dengan 2, Q sama dengan 5. Senang tu. Okay, siap. Okay, next kita pergi soalan 14. Okay, soalan 14 dia kata apa? Dia beri bahawa lengkung. Okay, dia bagi Y sama dengan K tolak kurungan X tolak H kuasa 2. Nampak ada kuasa 2 tu dalam kurungan tu. Ini adalah bentuk CTS. Okay, ni adalah CTS. Okay, memotong paksi X pada titik negatif 2, 0. Okay, memanglah. Okay, so sekarang kalau nak faham, kita kena pandai sketch lah supaya kita nampak gambaran. Okay, kalau tengok gambar ni, okay, kalau saya tunjuk dia punya bentuk CTS yang asal lah, dia mesti A X tolak P kuasa 2 tambah Q kan. Okay, A ni akan menentukan kita punya graf senyum atau masam. So, A kita kat sini negatif. Depan dia negatif, maknanya A kita lagi kecil daripada 0. Bila kecil daripada 0, maknanya dia bersedih, masam. Okay, so kita nak lukis graf masam. Okay, so graf dia macam ni. Paksi X, paksi Y. Okay, graf dia masam. Okay, tengok negatif 2 tadi Negatif 2 berada di sebelah kiri. So, saya perlukan paksi Y di tengah. Okay, so lebih kurang. Okay, lebih kurang gambar dia macam ni lah. Okay, so kita labelkan dia punya paksi yang dia cakap tadi lah, bersilangan paksi X pada negatif 2. Ni negatif 2. Negatif 2 kosong, sebab ketika berada di paksi X, kita punya Y adalah sentiasa kosong. Sebab sini Y yang paling tengah-tengah lah, Y kosong. Atas Y1, Y2, Y3. Bawah negatif 1, negatif 2. Okay. So, sebelah ni adalah 4. Okay. So, soalan dia nak cari nilai H dengan K. Ada maklumat tertinggal ke? Cari nilai H dan K. Okay. So, kita tahu nama dia maximum point. Okay. Cuba kita keluarkan maklumat apa yang ada lah. Okay. Maximum point kita adalah sini simetri, sini value kan. Okay, so simetri tu macam mana nak tahu simetri? Dia mestilah bersifat center. Sebab parabola kita ni dia tengah-tengah lah. Dia berada di tengah-tengah. So macam mana nak tahu dia? Kita tak payahlah nak anggarkan kira berapa kotak kan. So kita buat macam ni. Nak tahu simetri dia, X sama dengan, ambil je apa nombor yang berada pada garis yang lurus memotong parabola tu. So, kita ada negatif 2. So, kita tambahkan dengan 4. Lepas tu bahagi dengan 2. Okay, so 4 tolak 2. 2 bagi 2. 4 tolak 2. 2 bagi 2. 1. So, kita punya X adalah 1. 1 positif lah. So dekat kawasan positif. Okay, so untuk maximum value ni macam mana nak cari? Soalan 14. Okay, lepas tu
kita masukkanlah kita punya nilai X tu pada equation CTS kita. Okay, so dia akan duduk dekat Y sama dengan, okay, kita susun dululah supaya dia nampak teratur sikit lah. X tolak H kuasa 2 tambah K. K tu positif lah. Okay, lepas tu sekarang simetri kita ialah 1. Simetri kita 1 kat sini. 1. So kalau 1 nak masuk dalam CTS, dia mestilah opposite. So dia adalah X tolak 1 kuasa 2. Okay, so tambah K sama dengan Y. Okay, sekarang kita nak dapatkan kita punya nilai K tu macam mana. Okay, sekarang kita ada dua maklumat, iaitu negatif 20 dengan 40. Okay, saya lebih memilih untuk koordinat yang tak ada negatif sebab dia lagi simple, tak menyusahkan. Okay, so kita ambil 40. Okay, 40 ni adalah X, ini adalah Y. So, Y kosong sama dengan negatif X berapa? 4. 4 tolak 1 kuasa 2 tambah K. Okay, 4 tolak 1 berapa? 3. 3 kuasa 2, 9. 3 kuasa 2, 9. Jumpa negatif kat depan. Ne po, ne. So, ne 9 tambah K sama dengan kosong. So, K stay. So, pindahkan 9. Negatif 9 jadi 9. Okay, dah siap. Okay, next soalan 15. Okay, 15 dia kata suatu lengkung kuadratik mempunyai persamaan paksi simetri X sama dengan negatif 1. Saya tulis simetri negatif 1 melalui titik 0,5 dan 1, 2. Cari persamaan fungsi dan lakarkan grafnya. Okay, so nak cari QF. Okay, persamaan yang dia minta ni sebenarnya dia tak kisah sama ada kita nak bagi dalam bentuk CTS ataupun dalam bentuk quadratic function yang biasa tu. Okay, sebenarnya lagi mudah kalau kita bagi dalam bentuk CTS. Okay, so macam mana kita nak menggambarkannya? Okay, 05 ni adalah siapa kosong? Okay, ni adalah kapak CY. Ini 1, 2. Okay. Okay, saya lukis. Soalan 15. 05. Okay, something. Kat sini lah, 5. 5. Okay, 1, 2. 1, 2. Kat sini lah agaknya. Tinggi sangat. 1, 2, 1, 2, sini lah. Okay, so kita buat dia punya boleh lah tu, halal lah tu lah. Okay, so kita check balik lengkung tu melalui 0,5 dan 1, 2. Okay, ni 1, 2. Okay, so simetri kita, betul lah ni, simetri kita negatif 1 kan. So, kita punya maximum point kita, dia punya X mesti berada pada negatif 1. Okay, so kita punya koordinat adalah negatif 1, Y tak tahu berapa. Okay, so kita cuba keluarkan dalam bentuk CTS. Okay, saya tulis dulu dia punya bentuk CTS. Okay, so kita ada fx. Dia pakai fx ke dia pakai y? Dia tak cakap lah. Saya pakai fx lah. So fx sama dengan, okay, graf kita pun masam. So saya letak negatif terus lah sebab graf kita masam. So negatif. So kita ada negatif 1 kat situ. So jadi X tolak, jadi tambah lah ya, kuasa 2 tambah Q. Okay, semacam saya cakap tadi, nak cari A mestilah guna
kita boleh guna koordinat-koordinat apa yang ada dalam graf tu, asalkan dia bukan maximum minimum point lah. So sekarang kita ada 0,5 dengan 1,2. Okay, so saya rasa saya nak ambil 0,5 sebab dia jumpa kosong ni senang sikit nak buat lah. Okay, 0,5. Okay, ini X, ini Y. So fx tu Y lah ya, sama je ya. So 5 sama dengan negatif 0 tambah 1 kuasa 2 tambah Q. Okay, 0 tambah 1 berapa? 1. 1 kuasa 2, 1. So negatif 1, sini 5 tambah Q. So Q stay, negatif 1 pindah sebelah jadi tambah 5 tambah 1, 6. So dapatlah equationnya adalah fx sama dengan negatif X berapa tadi? Tambah 1 lah, kuasa 2. Okay, Q kita 6, so tambah 6. Okay, bila dia minta sketch, saya dah tunjuk dah sketch kat situ. Cuma saya nak letak nilai yang betul untuk maximum point kita adalah negatif 1, 6. Okay, so first tengok logik dulu. Kalau kita buat 5, kalau kita anggap 5 ni sampai sini 5, so logik tak 6 ni dekat atas? Logik kan? So maknanya kat sini dah betul lukisan kita. Okay, selain tu pita sawai ni kena lukis dengan betul lah. Yang tadi tu logik 5 dengan 6 tu macam mana gambaran dia. 1, 2 ni pun kena lukis dengan betul. Okay dah, tu je lah, tak banyak sangat. Okay, next soalan 17. Okay, soalan 17 ni sama juga. Memang saya kumpulkan soalan spesies-spesies macam ni sekali. So yang ni adalah bentuk QF. Ni adalah bentuk CTS. Sampai sini je. Okay, so first maknanya kita kena buat lah bentuk CTS tu untuk mendapatkan apakah kita punya nilai yang tak dapat tu. Okay, so fx kita salin ni, susun dulu ikut dia punya power dia. So kita ada negatif x kuasa 2 tambah px tambah 5. Okay, so negatif. Okay, mula-mula a tu kena 1. So kita faktorkan negatif. So letak negatif dalam kurungan x kuasa 2. So ne letak ne supaya jadi pol dekat atas px. So positif 5 letak ne. Okay, lepas tu kita letak gelombang X. So letak bawah X. Gede. Okay, so kita sambung lagi. Sama dengan negatif. Okay, ni tapak dia ni kita kena kekalkan. Bawah gelombang ni letak gelombang kuasa 2. Okay, tolak gelombang kuasa 2. Letak tolak kuasa 2, tolak wajib. Okay, lepas tu baru salin yang tolak 5 ni. Okay, baru tutup semula. Mesti lengkap tapak ni. So bila tapak dah lengkap, kita nak cari B per 2. Okay, di manakah B? B mestilah selepas kita melakukan proses pemfakturan tu. So B kita adalah negatif P per 2. Boleh bagi tak? Tak boleh kan? So kita tulis kat sini negatif P per 2. Negatif P per 2. So apa yang nak letak kat sini? X. Jangan lupa sebab dia berada di bawah gelombang X. Okay, so kita sempurnakan dia. Okay, nak sempurnakan dia, bila ada kurungan petak ni, kita kena bagi salam kat orang tu. So ada berapa orang dalam ni? Ada 1, 2, 3 orang. So kena bagi 3 salam. Okay, so salam yang pertama merapatkan silaturahim. Dia rapat saja tanpa kurungan petak. Okay, salam yang kedua kat sini ne po. Kat sini baru jadi po. So selesaikan kat sini negatif P kuasa 2. P kuasa 2 lah kan, sebab dia ne po untuk dalam kurungan tu. So bawah tu pun nak kuasa 2 juga. Dia nak semua kuasa 2. So per dengan 4. Okay, lepas tu kita salam orang yang ketiga ne po. Okay,
So dapat positif 5. Okay, dah cun dah ni. Okay, lepas tu kita nak compare kan dengan dia punya CTS. Okay, kita ambil CTS dia tapi dia siap susun punya. Cantik samanya. Kuasa 2. Okay, dia negatif So kat sini tambah 9. Okay, bagi sama. Serupa. Okay, so apa yang kita boleh baca kat sini? Okay, so maknanya. Okay, merah. Okay, ni sama dengan ni. Yang belakang ni, semua ni sama dengan ni. Okay, so kita akan tulis equation dia, apa yang akan berlaku. So kita ada negatif P per 2 sama dengan Q. Okay, tak boleh buat apa. Seterusnya, P kuasa 2 per 4 tambah 5 sama dengan 9. Okay, sekarang mula-mula kita pindahkan 5 dulu. 5 positif pindah sebelah jadi tolak. So 9 tolak 5, 4. Okay, so dapatlah P kuasa 2 per 4. Okay, nak pindahkan 4 pula. Bahagi, pindah sebelah jadi darab. 4 darab 4, 16. Okay, so P kita adalah P kuasa 2 adalah 16. So P adalah positif, negatif. Okay, sebab dia kuasa 2. Kuasa 2, kuasa-kuasa yang genap ni dia mesti ada positif, negatif masa kita nak setkan dia. So, letak positif. Ayo. Positif, negatif, set 16. So, jawapan dia positif, negatif 4 untuk P. Okay, so kita buat mula-mula untuk P 4. Okay, mula-mula kita buat P 4. Kita nak tahu Q dia berapa ni. Kita pakai warna biru lah. Okay, warna biru cair Okay, so kita mula gunakan P tu 4. So maknanya negatif 4 bahagi dengan 2 sama dengan Q. Dapat apa Q? Negatif 2. Okay, lagi satu. P sama dengan negatif 4. So nepo. So 4 bahagi 2 dapat sama dengan Q. Q sama dengan 2. Okay, menjawab kepada satu lagi condition yang dia bagi adalah Q mestilah lagi besar daripada kosong. So berapa Q? Negatif 2 ke 2? Q kita sama dengan 2. So Q sama dengan 2. P sama dengan 4 ke negatif 4? 4 lah Negatif 4. Sebab apa? Sebab kita tengok masa jawapan Q tu negatif 2. Kita ambil masa tu P berapa? Kita ambil yang ni kan. Q2 kan. Masa ni kita masukkan P kita negatif 4. So jawapan dia Q2, P negatif 4. Okay, next. Cari maximum value. Okay, saya salin balik apa yang berlaku di belakang jalan kerja sebelum ni. So, jalan kerja yang ni, saya tak warna apa hijau. Okay, jalan kerja ni saya salin semula dekat muka surat baru dan jawapan akhir. Okay, so saya dah salin. Okay, sekarang macam mana kita nak lengkapkan kita punya persamaan ni. So, kita masukkan negatif kurungan X tolak. Okay, sekarang kat sini kita punya P adalah negatif 4. Bila nak masuk negatif 4 kat sini, so kat sini kita akan jumpa nepo. So, jadi po lah. So, 4 bagi 2, 2. So, jadi X kuasa 2 tambah okay, P kita adalah negatif 4. So, negatif 4 di kuasa 2 kan, jadi 16. So 16 per 4 tambah dengan
5. Okay, so kita selesaikan. X tambah 2 kuasa 2. 16 bagi 4. 4 tambah 5, 9. Oh, ni tadi 9 tadi kan. Okay, so actually dia akan sama tadi. Nampak tak? Tambah 9. Okay, so soalan cakap dia nak maximum point value. Dia nak maximum value. So kita baca dulu apa kita punya maximum point supaya kita senang nak ambil maklumat. So maximum point kita adalah negatif 2, 9. So maximum value adalah 9. Ambil yang belakang ni. Okay, lagi dia minta cari nilai X. 17. Cari nilai X yang sepadan. Kita ambil je lah. X kita ni kan X. So, X sama dengan negatif 2. Siap. Okay, next. Kita pergi soalan 18. Ni soalan SPM 2016. Soalan 18. Okay, macam nak jawab dia? A kita 1. B 2W. C 3W tolak 2. Okay, ayat dia. Fx ni, dia sentiasa positif. Dengan keadaan W berada di antara P dengan Q. Semua huruf dia nak keluarkan. Okay, so bila kita tengok always positif, lepas tu kita tengok kita punya ABC ni ada unknown. So kita akan gunakan kita punya graf ni senyum kan. So dia akan berada pada sukuan 1. So sukuan 1 yang tidak bersilang dengan paksi X. So dia adalah not touch. So not touch maksud dia B kuasa 2 tolak 4AC lagi kecil daripada 0. Okay, so B kuasa 2 tolak 4AC lagi kecil daripada 0. Okay, 2 kuasa 2 4. 4W kuasa 2. Okay, negatif 4 darab 1 negatif 4. Negatif 4 darab 3W ne po ne. So ne 12W. Negatif 4 darab negatif 2. Nepo 4 darab 2, 8. Lagi kecil daripada 0. Okay, boleh kecilkan. So, kita akan kecilkan bahagi dengan 4. Bahagi 4. So, dia jadi W kuasa 2. Tolak 3W tambah 2 lagi kecil daripada 0. So, bila kuadratik jumpa ketak samaan simbol ketak samaan, dia kena lukis. So, kita nak lukis ni. Okay, so kita nak lukis graf kita senyum. Okay, tengok sini kita punya A kita dekat sini adalah positif. So, dia senyum. So, letak paksi dia. Lepas tu kira tak kira lagi. Lupa nak kira lah ya. Okay, sepatutnya dia sebelum sketch ni. So, dalam kurungan lagi kecil daripada 0. So, W kuasa 2 maknanya W 2 kali. So, 2 tu 2 darab 1. So, macam mana 2 dengan 1 nak jadi 3. Negatif 2, negatif 1. So, W sama dengan 2. W sama dengan 1. So, 1 dengan 2. 1 sebelah kiri, 2 sebelah kanan. Okay, so baca kita punya kuadratik ni. Dia dicocok. So, dia lagi kecil. So, lagi kecil, lorek bawah. Lorek bawah ni. So, lorek bawah. Kawasan bawah tu kan kita kira W kan. So, nama dia W lah. So, turunkan 2. Turunkan 1. Okay, so 1 dengan kawasan merah ni, dia lagi kecil. Okay, cocok 1. Kawasan merah dengan 2, merah lagi kecil. So, merah W dicocok. Okay, so salin condition yang dia bagi, W terletak di antara Q dengan P. Maka P sama dengan 1. Q sama dengan 2. Senang je. Okay, next. Soalan SPM 2018. Okay, graf Rajah menunjukkan. Okay, dia dah bagi bentuk CTS. Tapi dalam bentuk unknown. Okay, dia bagi garis lurus. Y sama dengan negatif 8 adalah tangent. Tangent maknanya ada satu garis lurus yang menyentuh lengkung. So, kalau namanya garis Y sama dengan negatif 8, maknanya dia berada pada negatif 8.
So apa yang kita boleh ambil kat sini ialah dia punya minimum value paling rendah dia adalah negatif 8. So kita letak minimum value kat belakang negatif 8. Okay, macam mana dapatkan dia punya X? So X sama dengan ambil je apa-apa yang terletak pada satu garis lurus yang memotong kita punya parabola ni. So kita ada negatif 1. So kita akan tambahkan dengan 7. Operasi dia memang akan tambahkan kedua-duanya. So kita bahagi 2. 7 tolak 1, 6. 6 bagi 2, 3. Okay, soalannya ialah cari koordinat H. Kita dah kira dah tadi. H tu sebenarnya adalah minimum point. So minimum point kita adalah 3. H adalah 3 negatif 8. Okay, betul. Okay, next cari A. Okay, sekarang dia dah bagi bentuk CTS. Sekarang kita bentuk je dia bagi. Sekarang kita kena buat sendiri. So Y sama dengan A X. Okay, sekarang kita buat sini 3. So masuk sini tolak 3 kuasa 2. Yang belakang ni ngikut tolak 8. Okay, so kita nak cari A. Kita akan guna sebarang titik kecuali maksimum minimum. So kita ada negatif 10 dengan 70. So saya pilih untuk 70. So 70 ni sebagai X, ni sebagai Y. So Y sama 0. So 0 sama dengan A. Nak cari A ni. So X adalah 7 tolak 3 kuasa 2 tolak 8. Okay, 7 tolak 3 berapa? 4. 4 kuasa 2, 16. 16 dah A. 16A tolak 8 sama dengan 0. Kita sekarang nak tahu A. So 16A. 16A yang ke sebelah kanan tu stay sebab dia positif, jangan kacau dia. So negatif 8 yang negatif yang 8 pindah sebelah dapat 8 lah. So A stay. So 8 per 16. Ni ramai pelajar akan melakukan kesilapan kat sini. Dipindahkan 16, lepas tu 16 bagi 8 jadi terbalik So 8 kecilkan 1 bagi 8 2. Maka A kita adalah 1 per 2. Dah siap. Okay, dah habis soalan mana ni? Okay, soalan SPM 2018. Soalan 20. Okay, dia beri lengkung. Nampak ni bentuk apa ni? Ni bukan bentuk CTS Sebab kalau CTS dia kena Y sama dengan X tolak apa, lepas tu kuasa 2. Dia X tu kat dalam. Ini X kat luar. Okay, ni bukan bentuk CTS. Okay, sekarang dia bagi 2 equation. Okay, bila soalan bagi 2 equation, kita kena gabungkan equation tu. Lepas tu baru kita tengok keyword dia adalah 2 point. 2 point dalam bab 3 adalah different. So different ialah B kuasa 2 tolak 4AC lagi besar daripada 0. So kita akan gabungkan persamaan ni. Kita ada Y sama dengan ni. So kita, tempat Y ni kita masukkan dia ke sana. So jadilah satu persamaan yang digabungkan. So 3X tambah 5 sama dengan P tolak 2 X kuasa 2 tolak X tambah 7. Okay, P tolak 2 ni tak payah kembang sebab ni nanti jadi nilai A. Okay, so kita ada tolak X tolak 3. 3 pindah sebelah tolak, jadi tolak 4 X. So kita ada 7. 7 tolak 5 2. Okay, so kosong kat sini, jangan lupa. So A kita adalah P tolak 2, C adalah negatif 4, C pula B adalah negatif 4. C ialah 2. Okay, masukkan B kuasa 2 tolak 4 A C lebih besar daripada 0. 4 kuasa 2 16. Okay, sekarang kita cuba darabkan 4 dengan 2 ni. So negatif 4 darab 2 negatif 8 ni kita simpan dalam bulatan, darab dengan P. So 16 tolak 8P negatif 8 darab negatif 2 nenepo 16. Okay, so 16 tambah 16 32 tolak 8P lagi besar pada 0. Okay, bila nak menyelesaikan unknown yang P tu, dia negatif, kita pindahkan dia supaya dia positif. So 32.
Okay, lepas tu kita nak pindahkan 8 pula. So, P stay. 32 bahagi 8. Sebab dia darab, pindah dia bahagi 4. Kita dah siap. Itulah menjawab kepada soalan cari range. Range maknanya penggunaan simbol-simbol tu lah. So, jawapan akhir. 4 lagi besar daripada P. Ataupun P lagi kecil daripada 4. Sama je mana-mana jawapan. Okay, wallahu a'lam bisawab.